Welcome back to Khalish Amar Channel. Bagi mereka yang sukakan kisah seram dan mistik, pada kali ini Khalish akan menceritakan satu kisah yang telah diceritakan oleh Ariana, di mana ibunya terkena penyakit lumpuh selepas terkena hantaran pelesit dari seseorang yang berniat jahat dan dengki terhadap perniagaan ibunya. Kisahnya bermula apabila ibu dan kakak Ariana membuka satu perniagaan kedai makan yang beroperasi pada waktu malam di rumah mereka di sebuah taman perumahan. Walaupun begitu, di taman kediaman mereka, cuma keluarga Ariana sahaja yang membuka kedai makan di rumahnya, kecuali di lorong yang lain ada penghuni lorong yang lain turut membuka kedai makan, tetapi di lorong yang berbeza dan menu makanan yang berbeza. Dipendekkan cerita, kedai makan milik keluarga Ariana semakin bertambah maju. Ramai pelanggan suka singgah di kedai makan keluarga Ariana kerana banyak menu masakan yang memenuhi cita rasa pelanggan. Oleh kerana kedai makan ibu Ariana semakin mendapat sambutan, maka boleh dikatakan banyak kedai makan yang lain di lorong-lorong berbeza di taman perumahan kediaman Ariana telah tutup dan gulung tikar. Maka, disebabkan itu, ada satu peristiwa aneh di mana ketika ibu dan kakak Ariana sedang berniaga seperti kebiasaannya di malam hari, tiba-tiba ada beberapa ekor belalang yang datang dan hinggap di dinding rumah Ariana. Sewaktu itu, Ariana yang sedang membantu ibu dan kakaknya di dapur berasa sangat pelik dan memberitahu ibunya. Tetapi oleh kerana terlampau sibuk di dapur, maka ibu Ariana berkata, biarkan sahaja kerana mereka makhluk Allah, mungkin sedang menumpang. Jadi, Ariana membiarkan sahaja belalang-belalang yang berterbangan itu berada di dinding rumahnya. Tetapi, Ariana seperti ada perasaan aneh pada malam itu. Pelanggan mereka tidak ramai seperti kebiasaannya. Tetapi ibunya berkata, rezeki berniaga sememangnya begitu. Ada kalanya ramai pelanggan dan ada kalanya pelanggan kurang. Yang penting, rezeki berkat dan modal balik sudah cukup bersyukur, kata ibu Ariana. Oleh itu, Ariana hanya menganggukkan kepala tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Walaupun begitu, hari demi hari dan lama-kelamaan, kedai makan mereka seperti ada yang tak kena. Pelanggan semakin lama semakin berkurangan, sehingga satu hari, kawan kakak Ariana terserempak dengan Ariana dan kakaknya yang sedang membeli ikan di pasar. Kawan kakak Ariana menyapa kakak Ariana dan tiba-tiba berkata, kenapa lama sangat tutup kedai makan waktu malam? Rindu nak makan nasi belauk lah. Tetapi kakak Ariana pun berkata, kami buka je hari-hari setiap malam, tak pernah tutup pun. Kawan kakak Ariana pun kebingungan. Sumpahlah, kita kerap nak datang kedai korang, tapi sering je tutup. Dia berkata, dia dan familinya selalu hendak singgah kedai makan ibu Ariana setiap malam, tetapi melihat kedai tutup dan terpaksa membatalkan niat dan mencari kedai makan yang lain. Maka, Ariana dan kakaknya seperti terkejut dan sebaik sahaja balik dari pasar, mereka menceritakan apa yang diberitahu oleh kawan kakak Ariana. Dalam masa yang sama, ibu Ariana pun dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan kedai makan mereka. Bayangkan, kedai makan sentiasa dibuka di malam hari, tetapi pelanggan yang datang ke kedai melihat kedai makan mereka tutup. Sepertinya, pandangan mata pelanggan telah dikaburkan oleh sesuatu supaya menganggap kedai makan keluarga Ariana tutup di malam hari, walaupun kedai makan mereka masih beroperasi dan tidak tutup. Aneh bukan? Seperti kebiasaannya, Ariana dan keluarganya
membuka kedai makan seperti biasa, dan pada hari itu, pelanggan pun agak kurang dari hari kebiasaannya. Oleh itu, Ariana masih ada masa peluang dan duduk di tempat cashier sambil bermain handphonenya. Tiba-tiba, ada seekor sesumpah yang sangat besar sedang melompat dan hinggap di dinding berdekatan dengan Ariana. Ariana yang terkejut terus menjerit, "Mak, tengok ni, ada sesumpah besar lah." Ibu dan kakak Ariana yang berada di dapur terus keluar dan pergi ke tempat Ariana. Ariana menunjukkan sesumpah yang ada di dinding. Maka ibu Ariana pun mengambil penyapu dan menghalau sesumpah itu. Sesumpah itu pun terbang dan hinggap ke baju Mak Ariana. Mak Ariana sempat menepis sesumpah dengan tangannya. Sesumpah itu pun terus melompat dan terbang, dan selepas itu hilang dari pandangan mereka. Setelah itu, kakak dan ibu Ariana kembali semula ke dapur. Tiba-tiba, ibu Ariana menjerit dan pingsan. Kakak Ariana terus memanggil Ariana. Ariana dari tempat duduk cashier terus berlari bergegas ke dapur dan terkejut melihat ibunya sudah tidak sadarkan diri. Ariana dan kakaknya mengangkat ibunya ke bilik mereka di dalam rumah. Setelah ibunya sedar, alangkah terkejutnya Ariana dan kakaknya kerana ibu mereka seperti sukar untuk bergerak. Ibunya seperti terkena serangan ahmar dan tidak dapat menggerakkan kakinya. Ibunya kelihatan kebas dan hanya dapat menggerakkan tangan, tetapi masih tidak dapat bercakap seperti biasa. Akhirnya ibu Ariana telah dibawa ke hospital. Setelah beberapa hari di hospital, maka ibu Ariana sedikit pulih, tetapi masih tidak dapat berjalan dan terpaksa menggunakan kerusi roda. Menurut ibu Ariana, sewaktu beberapa hari dia terlantar sakit di hospital, dia kerap diganggu oleh lembaga yang bertanduk dan dapat merasakan kehadiran makhluk itu ada hubung kait dengan sesumpah yang diburunya dengan penyapu pada malam itu dan rebah di dapur. Oleh kerana kesihatan ibu Ariana yang tidak membolehkan mereka untuk meneruskan perniagaan kedai makan, maka mereka telah sebulan suara memutuskan untuk menutup operasi perniagaan mereka sementara waktu sehingga kesihatan ibu mereka pulih seperti sedia kala. Setelah hari demi hari tetapi kesihatan ibunya masih belum pulih dan ibu Ariana masih lagi terpaksa menggunakan kerusi roda. Apabila dibawa ke hospital, anehnya hasil pemeriksaan ibunya sihat dan tidak ada mengidap apa-apa penyakit. Apabila diperiksa sama ada mengidap penyakit stroke, tetapi simptom yang dilihat doktor bukan penyakit stroke. Yang peliknya, kenapa ibu Ariana tidak dapat berjalan dan masih lagi terpaksa menggunakan kursi roda. Akhirnya Ariana dan kakaknya terpaksa menggunakan kaedah perubatan alternatif untuk mengubati ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan seorang ustaz yang menggunakan kaedah rawatan Islam. Setelah ditinjau, ibu Ariana seperti terkena hantaran pelesit. Oleh kerana hantaran pelesit itu sudah memasuki tubuh ibu Ariana, menyebabkan anggota badannya sukar untuk bergerak. Setelah itu, ustaz telah membuat ruqyah dan memberikan air yang sudah dibaca ayat-ayat suci Al-Quran kepada ibu Ariana. Di atas ikhtiar dan doa dari ustaz tersebut, maka air syifa yang telah diberikan kepada ibu Ariana dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kesihatan ibu Ariana semakin pulih dan dia dapat berjalan seperti biasa. Begitulah kisah yang dialami oleh Ariana, di mana ibunya hampir terkena serangan sakit ahmar akibat hantaran pelesit yang dihantar ke kedai makan mereka. Walaupun begitu, identiti penghantar pelesit itu masih kekal misteri dan Ariana dan keluarganya tidak menyimpan dendam dan tidak terfikir pun untuk mencari ataupun mengetahui orang yang menghantar pelesit itu, dan cukup menyerahkan diri mereka sepenuhnya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan terkutuk manusia yang ingin berbuat jahat dan memudaratkan mereka sekeluarga.
Bagi mereka yang suka berinteraksi dengan makhluk jin, membuat sihir dan menghantar jin pelesit, ingatlah, suatu hari nanti, apa yang anda amalkan itu akan memudaratkan dan memakan diri anda.